Ya, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika audio jelas, tolong maklumkan, saya tunggu komen. Jangan ke mana-mana jika ada gangguan siaran yang lazimnya berlaku kepada saya. Cuma tunggu sehingga gangguan itu habis. Share ramai-ramai ya. Dan juga jangan lupa sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Rita Udin. Baik, dalam pada berlaku polemik isu KK Mart, ya, di mana ada beberapa helai stalking yang berkalimah Allah ini tengah hangat diperkatakan, ya. Saya rasa sudah timbul satu kesedaran, ataupun jika tidak, saya ingin timbulkannya. Dan perkara ni sebenarnya saya dah sebut lama dulu, iaitu kekuatan ekonomi sesebuah negara terletak pada kelas golongan pertengahan atau mereka yang berpendapatan sederhana, ya. Kerana kumpulan ini adalah kumpulan terbesar di mana-mana negara, dan lebih besar kumpulan ini, lebih kukuh ekonomi negara tersebut. Okey. So di Malaysia, kelas pertengahan golongan pendapatan sederhana ini jumlah dia adalah cukup besar, okey. Dan majoritinya atau majoriti besar, ya, terlalu besar kelas pertengahan adalah orang Melayu. So uniknya di Malaysia bila kita cerita kelas pertengahan berbanding dengan negara lain ialah di sini berbilang bangsa, tetapi yang majoritinya di kelas pertengahan adalah orang Melayu Islam. Okay, so this is the reality. Alright. Now, lebih unik lagi adalah budaya dan sikap orang Melayu Islam di negara ni yang sederhana, dan ini ada sangkut pautnya dengan agama. So sikap sederhana ini menyebabkan majoritinya tidak suka, ya, ada lebih daripada yang patut dari sudut simpanan duit sebagai contoh. Okey, jika ada berlebihan, dia akan contohnya sedekahkan ataupun dia akan berbelanja, ya, ikut kemampuan dan apa yang patut, tetapi mereka paling kuat berbelanja, paling kurang menyimpan. Okey. Ada orang akan kata ini tak patut, ini patut, itu semua cerita lain. Itu kalau nak bagi tips kepada orang Melayu apa yang harus atau tidak harus dilakukan, itu cerita lain. Tetapi hakikatnya orang Melayu paling kuat berbelanja kerana sikap kesederhanaan yang menyebabkan mereka tidak suka simpan lebih daripada yang patut. Okay, so that is the reality. So bila kita lihat kombinasi di mana kelas pertengahan yang menjadi penjana ekonomi terbesar dalam negara, dan orang dalam kelas pertengahan di Malaysia adalah orang Melayu, maka yang paling kuat berbelanja di negara ini adalah orang Melayu, dan dia lebih kuat berbelanja berbanding dengan kelas pertengahan. Kalau kita bandingkan, ya, peratus lah, perbelanjaan, ya, dengan negara lain. Okay. So memang ekonomi negara kita, kekuatan ekonomi negara kita antara lain bergantung kepada kapasiti membeli orang Melayu di negara ini. So jika orang Melayu marah, ya, mereka tidak akan membeli. Jika marah contohnya dengan sesuatu perniagaan, mereka jika mulakan kempen untuk tidak membeli perniagaan itu, jika, ya, perniagaan itu adalah memberi fokus kepada kelas pertengahan, maka perniagaan itu akan kena belasah teruk, ya. Dan majoriti perniagaan Cina di negara ni memberi tumpuan kepada kelas pertengahan, ya. Kita jangan cerita perniagaan makanan lah. Makanan orang Cina biasanya customer dia adalah orang Cina sahaja. Kita cerita perniagaan lain orang Cina, majoriti perniagaan ini memberi tumpuan kepada kuasa membeli kelas pertengahan. Maka jika kelas pertengahan mempunyai masalah dengan mana-mana perniagaan, ianya akan menjurus kepada boikot. Dan boikot ini boleh mampu melumpuhkan satu-satu perniagaan. Kita lihat, saya tidak tahulah siapa sebenarnya yang memulakan boikot terhadap Starbucks, McDonald dan sebagainya, kerana dikaitkan dengan penyaluran dana dan sebagainya. Dan so I don't know about that, siapa yang mulakan dan sebagainya, tapi saya sedar ianya sedang berlaku. Kita lihat ada Starbucks di tempat tertentu tutup,
Ada perniagaan-perniagaan di tempat tertentu tutup. Ini kan pula kedai serba neka yang majoritinya adalah orang Melayu pembeli dia. So of course jika berlaku boikot, percayalah kedai serba neka ni semuanya boleh tutup. So kita sudah lihat boikot orang Melayu ni dimulakan atas dasar kekejaman Israel. Kemudian boikot dimulakan sekarang atas dasar menghina agama Islam. So dengan terjadinya semua ni, orang Melayu sudah lihat kuasa mereka sebagai pembeli, di mana apabila mereka melakukan boikot, ia membawa kesan yang sungguh besar. Kesedaran ini sudah timbul. Bila saya keluar sana, mereka sudah sedar. Yang tak sedar dah mula sedar. Yang sedar tu memang dah lama tahu kuasa membeli Melayu ni luar biasa di negara ni. Sekarang ni dengan kesedaran bahawa kuasa membeli orang Melayu ni adalah bukan hanya memberi kesan kepada perniagaan orang Cina, tetapi secara amnya memberi kesan kepada ekonomi negara, maka sudah ada satu rasa di dalam masyarakat Melayu Islam, berdasarkan perbualan saya dan sebagainya, bahawa mereka sekarang ada kuasa untuk melakukan atau untuk mendorong agar kerajaan melakukan perkara yang betul. So esok jika mereka mendapati keadaan di negara ni tidak memihak kepada kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat Melayu Islam, ataupun berat sebelah kepada satu-satu kaum dan sebagainya, mereka boleh lakukan macam-macam boikot. Dan saya pun tahu sudah ada mula sana sini kempen membeli barangan Melayu Islam sahaja, barangan Bumiputera sahaja. So jika perkara ini berterusan, maka apabila kerajaan menyebabkan masyarakat Melayu Islam merasa tertekan atau tidak dilakukan dengan tidak adil, atau masyarakat Melayu Islam rasa kerajaan berat sebelah kepada mana-mana pihak selain daripada Melayu Islam, natijahnya buruk kerana mereka sudah ada kesedaran satu kuasa untuk mereka memberi tekanan kepada kerajaan. Ya. So inilah yang saya nak sampaikan di sini, dan ini adalah bersandar kepada soalan yang ditanya kepada saya oleh satu pihak, iaitu adakah wujud kesedaran di kalangan masyarakat Melayu Islam bahawa kuasa membeli mereka mampu mencorakkan masa depan ekonomi negara. Jawapan saya mudah, ya. Kesedaran itu sudah timbul dan sudah mulalah beli barangan Bumiputera dan sebagainya kerana rasa tidak puas hati terhadap beberapa perkara yang sedang berlaku di negara ini. Okey. Dan seperti yang saya beritahu dulu, dalam kes kalimah Allah atas stalking ini, benda tu tak boleh diterima. Saya pun tak boleh diterima. Tetapi tahap marahnya orang Melayu ni sehingga hendak boikot ni, ianya bukan disebabkan semata-mata isu itu, tetapi disebabkan mereka tidak puas hati dengan sikap berat sebelah pentadbiran ini, di mana apabila di dalam pentadbiran parti tertentu orang-orang dia bercakap anti-Islam atau bersempadankan anti-Islam dan Islamofobia, tidak diambil tindakan. Tapi kalau orang-orang Melayu nak cerita babak penyatuan dan sebagainya, mereka ditekan, disiasat dan sebagainya. Orang Melayu sudah terlalu marah, dan sebab itu atas apa jua perkara yang dilihat sebagai ancaman kepada Melayu Islam, reaksi masyarakat Melayu Islam sudah menjadi ekstrim, dan kita tidak boleh salahkan mereka. Dan mereka sekarang menjurus kepada boikot, dan ini bukannya sesuatu yang menyalahi undang-undang. Mereka tidak melakukan apa-apa melainkan menggunakan kuasa mereka untuk menentukan kalau nak beli barang, beli kat mana. Okay. Dan seperkara lagi, DAP ada minta Zahid untuk nasihatkan Ketua Pemuda UMNO pasal boikot dan sebagainya. DAP terasa. Itu saya akan cerita dalam live lain. Tetapi saya nak tegur DAP maupun MCA bahawa isu boikot ni, kalaulah Ketua Pemuda UMNO atau Pemuda UMNO nak ambil nama, tak usahlah. Benda ni sebenarnya sudah mula sebelum Akmal buka mulut.
ya. Mereka memang dah tular di media sosial nak boykot KK Mart. Ini tak ada kaitan dengan Akmal. Akmal datang kemudian dan membuat kenyataan yang pada saya tidak masuk akal, kerana dia bercakap seolah-olah seorang pembangkang nak bagi amaran, nak beri ini, nak beri itu, sedangkan sebenarnya awak dah duduk dalam blok kerajaan. Kalau benar anda tidak puas hati, mengapa tidak kerahkan Presiden anda yang juga merupakan timbalan Perdana Menteri untuk mengambil tindakan keras terhadap KK Mart? So tidak masuk akal. Dan boykot ni tak ada kaitan dengan Akmal. Benda ni sudah dimulakan sebelum Akmal buka mulut di media sosial. Saya lihat ianya tercetus di media sosial. Saya tak tahulah siapa pencetusnya, tapi ia tercetus di media sosial. Sekarang ni rakyat ni, netizen ni, dia mudah je. Kita tak boleh kata orang ni yang cetus, orang itu yang cetus. Kalau mereka tak puas hati, mereka sendiri dengan semula jadi boykot. Itu sudah jadi satu budaya, dan budaya ini sudah wujud di bawah pentadbiran ini kerana rasa tidak puas hati yang teramat sangat. That is the reality of the situation. Ini bukannya si Ali yang buat, si Ahmad yang buat, si dia, tak ada, ya. Ini dah semula jadi. Saya lihatlah, ini pemerhatian saya, ya. So saya rasa pentadbiran ini perlu menilai pandangan saya ni dan lakukanlah apa yang patut untuk membawa satu perubahan positif. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.